Assalamualaikum, salam sejahtera Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas ya, tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai. Jika ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana ya. Tunggu sehingga gangguan habis, kita sambung. Dan sertai Telegram saya, Regi J. Siritaudin. Baik, awal pagi tadi, malam semalam lah, lebih kurang 1 pagi lebih, saya ada membuat satu live di mana saya telah menjawab satu soalan yang menarik yang ditanya kepada saya, yang menjurus kepada rumusan ya, sebab-sebab saya nyatakan bahawa PRK di 6 negeri berkebarangkalian amat tinggi tidak akan berlaku, dan sekalipun Bersatu meminda perlembagaan parti, 6 MP yang terbabit tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Jadi semua kemungkinan yang ada saya telah rumuskan dalam live itu. Jadi anda perlu scroll ke bawah dan tonton, sebab anda tidak akan dapat pemberitahuan. Mereka sekat pemberitahuan. Siapa sekat tu saya tak tahulah. Okay, so ini sebab berlaku shadow ban yang berterusan, yang tak terhingga ni. Okay, tetapi pendek kata, saya dah jelaskan mengapa ianya tidak akan berlaku. Saya dah jelaskan mengapa, apa orang kata, bila kita ada esok ya, perlembagaan Bersatu dipinda, ROS setuju dengan pindaan itu atau tidak setuju dengan pindaan itu. Jadi ROS setuju dengan pindaan itu atau tidak benarkan pindaan itu, apa jua yang berlaku, semuanya menguntungkan Bersatu. Mengapa ianya menguntungkan Bersatu, mengapa ianya satu kemenangan buat Bersatu, itu anda perlu rujuk live saya. So live ini bukan nak ulang benda tu, anda perlu rujuk sendirilah. Okay, live ini hanya untuk saya membicarakan apakah yang akan berlaku sekiranya, apakah yang patut dilakukan oleh Perikatan Nasional sekiranya diadakan PRK. Maknanya tiba-tiba ya, walaupun MP-MP Bersatu tidak perlu kosongkan kerusi Dewan, sekalipun Bersatu dibenarkan pindah perlembagaan parti, dan seterusnya Bersatu mengambil tindakan terhadap MP berkenaan, ataupun keahlian mereka tergugur secara automatik ya, mereka tidak perlu kosongkan kerusi, tetapi tiba-tiba speaker kata mereka perlu kosongkan juga kerusi. Okey, dan kemudian mereka disarankan ya, jangan cabar di mahkamah sebagai contoh. Jadi apa yang Perikatan harus lakukan? Jika tercetus 6 pilihan raya kecil yang saya tidak jangkakan akan berlaku, pastikan calon-calon Perikatan Nasional adalah calon PAS. Mungkin pihak kerajaan ingin pilihan raya kecil kerana mereka jangkakan ini adalah kerusi Bersatu, jadi Bersatu yang akan calonkan, letakkan calon bagi pihak Perikatan Nasional. Jika Bersatu letak calon, ianya bahaya kerana pada ketika ini rakyat di 6 kawasan itu agak marah sedikit dengan Bersatu kerana pengkhianatan 6 MP tersebut. Jadi jika Bersatu tetap letakkan calon dia, maka ini boleh digunakan sebagai bahan kempen oleh UMNO maupun PKR atau DAP untuk memberitahu rakyat di kawasan itu, awak pilih Bersatu, tak apa, benda tu mungkin terjadi balik. Jadi ini mungkin akan mendorong kepada boikot oleh penyokong-penyokong Perikatan Nasional, dan ini boleh membawa kemenangan buat UMNO di 6 kawasan itu. Kalau kawasan lain saya tak syak lah, ianya memihak kepada Perikatan Nasional, tetapi di kawasan-kawasan ini jika letak calon Bersatu, boleh jadi keadaan di mana kerusi bertukar tangan. Maknanya kerajaan sanggup, mungkinlah sanggup korbankan 6 MP ni. Sebab fokus mereka bukan 6 MP ni. 6 MP ni jangan rasa kerajaan suka kepada anda, terhutang budi kepada anda. No, anda telah mengalih sokongan terhadap PM. Kerajaan hendak benda tu daripada anda, jadi dia berbaik dengan anda. Tetapi kalau esok tercetus 6 PRK ya, selepas
kerusi-kerusi itu dikosongkan, andai kata dikosongkan ya, untuk tujuan perbincangan, dan kemudian Bersatu memecat anda atau keahlian anda tergugur dari Bersatu ke apa ke, jangan harap PKR ke apa semestinya akan ambil alih, akan ambil anda masuk ke dalam parti kemudian calonkan anda. Tak semestinya berlaku. Yang penting mereka nak kerusi itu, mereka nak jadikan kerusi itu kerusi sama ada Pakatan Harapan atau kerusi UMNO. Dan jika Bersatu calonkan orang lain, malah jika Bersatu calonkan orang lain, dan jika MP-MP yang tergugur keahlian dari Bersatu ni kemudian bertanding atas tiket PKR dan sebagainya, pengundi mungkin akan boikot sebab mereka masih marah dan mereka tidak puas hati dengan calon Bersatu yang baru. Sebab PKR, UMNO akan gunakan itu sebagai modal kempen. Tak apalah, Bersatu kalau anda untung undi pun ianya akan menguntungkan kita akhirnya bila mereka sokong PM. Kalau anda sokong calon kita pun akan berpihak kepada kita. Jadi mereka akan psycho pengundi. Itu risiko yang kena tanggung, ya. Risiko yang akan ditanggung. Jadi lebih baik letak calon PAS. Buat sementara ni, di mana-mana PRK tidak boleh ada calon dari Bersatu. Itu mesej saya. Andai katalah ada PRK, itu mesej saya. Tetapi apa pun keputusan ROS, ada ke tidak PRK, ya, jika ROS luluskan pindaan, saya dah beritahu semalam, anda perlu rujuk, ya. Jika ROS luluskan pindaan perlembagaan dan kemudian 6 MP ni tidak diminta kosongkan kerusi oleh speaker, maka ianya adalah kemenangan bagi Bersatu kerana ianya membawa satu mesej yang jelas. Pinda atau tidak pinda perlembagaan, ianya MP-MP tidak terjejas, boleh pilih mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Sebaliknya, jika ROS tidak luluskan pindaan perlembagaan parti, ROS kena beritahu sebab. Jika ROS beritahu sebabnya ialah kamu tidak boleh mencabuli hak berperlembagaan MP untuk sokong atau tidak Perdana Menteri pada bila-bila masa, Bersatu menang juga. Ianya mengesahkan apa yang saya dah lama beritahu, iaitu MP ada hak pada bila-bila masa sokong atau tidak Perdana Menteri dan mereka tidak perlu kosongkan kerusi walaupun ia bercanggah dengan keputusan parti. Jadi apa jua keputusan ROS, ianya kemenangan buat Bersatu dari satu sudut, kerana Bersatu berjaya membuktikan bahawa jika esok MP-MP UMNO tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, mereka tidak perlu kosongkan kerusi, tidak boleh diadakan tindakan terhadap mereka. So itu kemenangan kepada Bersatu. Dan dalam senario di mana tiba-tiba speaker memutuskan, lepas katakan Bersatu pindah perlembagaan, kemudian keahlian 6 MP ni tergugur, jadi tiba-tiba kerajaan hendak korbankan 6 MP ni kerana hendak buat PRK untuk dapatkan kerusi itu untuk diri mereka, sebab kerajaan berpendapat bahawa Bersatu akan bertanding bagi 6 kerusi itu dan mereka hendak gunakan perang psikologi dalam pilihan raya untuk memberitahu kepada pengundi, kalau anda undi Bersatu pun ia memihak kepada kita esok nanti, jadi tak ada beza dan sebagainya. So mereka harapkan pengundi boikot dan ia memihak kepada UMNO atau PH. So itulah risiko yang perlu ditanggung, satu-satunya risiko yang perlu ditanggung untuk mengelakkan benda ni terjadi, di mana 6 kerusi ni tiba-tiba pergi ke hala UMNO. Pastikan Bersatu tidak bertanding semula di 6 kerusi ni. Jika berlaku PRK, letak calon PAS. Okey, ini nasihat saya beritahu sekali saja. Nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Tapi percayalah, apa yang saya cerita ni benar, ya. Ada kemarahan di kawasan-kawasan itu, orang dah buat kajian sana sini. Jika letak calon Bersatu amat berisiko tinggi. Okey, so sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.